So far so good Okey. Sekarang ni cikgu nak masuk 5 parameter. 5 parameter. Yang ni memang calculation 5 parameter yang cikgu akan perkenalkan kepada kamu dan kita akan buat soalan dia. Amplitude. Yang pertama cikgu perkenalkan amplitude. Amplitude is maximum displacement. Kalau BI dia panggil maximum displacement. BM dia panggil sesaran maksimum. Jarak tersasar daripada keseimbangan. Contoh kita ada sini pendulum. Pendulum satu ladung. Satu ladung kita panggil pendulum. Pendulum. Okey, kamu gantung. Kamu pun tarik. Bila kamu tarik, kamu akan lepas. Bila kamu lepas, ini titik seimbangan dia. Keseimbangan dia. So, kamu lepas, dia akan bergerak paling maksimum dia tersesar daripada kedudukan asal. Ini kedudukan asal dia. Titik seimbang adalah kedudukan asal. Dekat sini. Adalah dekat sini. So, dia tersesar paling jauh berapa? Kan? Contoh 5 cm. So, dia tersesar. Kita tak ambil yang curve ni Kita tak ambil yang curve tu. Kita ambil secara straight saja. Jarak dia saja. So, bila dia patah balik pun dia akan tersesar 5. Tersesar ke kanan. Contoh dia tu bila kita start daripada sini A, B, lepas tu dia lalu C. So proses tu dia akan melalui A, dia akan lalu B dulu. Lepas tu dia lalu A balik, lepas tu dia akan lalu C. Lepas tu dia lalu A balik, dia akan lalu B, dia lalu A, lalu C. Itulah keadaan dia. Dia berulang balik. Okey, kamu akan dapat satu bacaan yang dipanggil gerakan harmoni. Oscillation dia oscillate. Okey. Amplitude dikira 5 ke kanan, 5 ke kiri. Graf dia akan dapat macam ni. Tapi kamu kena ambil amplitude hanyalah 5 cm. Jangan ambil 10 Jangan ambil 10. Dia akan bagi 10 tapi kamulah kena cekap. Maksudnya kamu kena cut separuh. So dia 5 ke atas, 5 ke bawah. Dia tersesar daripada keseimbangan. Hanya 5 cm. Itu adalah amplitude. Kalau cikgu tanya berapa amplitude dia? 5 cm. Amplitude dia 5 cm. Dapat Okey, itu amplitude. Kita dah kenalkan yang pertama. Okey, yang pertama cikgu dah kenalkan. Dia ada 5 makhluk. Yang kedua kita panggil panjang gelombang. Panjang gelombang. Panjang gelombang, kamu tengok tadi kita buat muka gelombang, kalau kita buat banyak-banyak, macam ni banyak muka gelombang dia kan. Jadi muka panjang gelombang, wavelength adalah puncak ke puncak. Jarak di antara puncak ke puncak. Ataupun kita cakap jarak untuk distance between two adjacent point of the same phase. Maksudnya dia akan buat satu pusingan lengkap. Kan? Kalau dia start daripada puncak, dia akan habis dekat puncak juga. Baru kita panggil satu pusingan lengkap. Macam kamu pusing larian track, siapa yang olahraga kat sini? Ada olahraga kat sini. Olahragawan ke olahragawati. Kamu akan lari satu pusingan track tu, 400 meter. So kamu sampai ke titik permulaan balik. Okey. Itu kita panggil satu pusingan. Satu pusingan. Jadi jarak tu adalah satu kita panggil wavelength. Panjang gelombang adalah jarak daripada asal ke asal. Cikgu, saya tak nak ambil puncak ke puncak, saya nak ambil daripada lembangan kepada lembangan, boleh ke? Boleh. Boleh. Boleh juga. Tapi janji titik asal. Macam ladung ni kamu nak ambil daripada A sampai A balik, boleh? Kalau A ke A, kamu akan bergerak sini, sampai sini, sampai sini. So, perjalanan dia satu panjang gelombang. Okey, panjang gelombang dia. Ataupun kamu nak ambil daripada C ke C. Boleh? Kamu ambil C tu, dia patah balik sampai C. Sama. Biasanya sama panjang juga. Itu panggil panjang gelombang, wavelength. Alright? Itu panggil wavelength. Catat dulu, cikgu akan perkenalkan dulu 5 baru kita buat latihan. Okey, yang ketiga. Panjang gelombang untuk
panjang gelombang lagi, sorry, masih nombor 2, tapi dia untuk gelombang membujur dengan melintang. Okey, untuk membujur gelombang bunyi, kamu start pada mana, habis dekat situ. Start pada situ, habis situ. Itu yang paling mudah. Kalau kamu ambil tengah-tengah kawasan mampatan, make sure habis dekat tengah-tengah kawasan mampatan. Kalau kamu kata nak ambil tengah-tengah kawasan yang regang tu, habis kat kawasan tengah-tengah regang juga. Nak start pada permulaan mampatan, make sure habis dekat kawasan permulaan mampatan. Kalau nak start dekat awalan kepada regangan, make sure habis kat awalan regangan. Okey? Itu adalah cara nak ukur. Sebab kamu akan nak ukur sendiri sekejap lagi. Kena ukur sendiri. Contoh panjang gelombang juga boleh ambil dekat sini. Puncak ke puncak boleh. Lembangan ke lembangan boleh. Ataupun satu lagi, kawasan tengah nak ke tengah balik pun boleh. Ada 3 kawasan kamu boleh ambil. Puncak, lembangan dengan lembangan, kawasan center dengan center. Boleh, tak ada masalah. Semua akan menunjukkan nilai yang sama, panjang gelombang. Okey, ni gelombang yang bergerak. Tempoh. Okey, tempoh ni apa? Tempoh masa yang diambil untuk melakukan satu pusingan lengkap. Siapa ada olahragawan, olahragawati kat sini? Satu pusingan 400 meter dalam padang ni berapa masa kamu ambil? 4 minit ada? Ada sini olahragawan, olahragawati. Let's say 4 minit. Okey, let's say 4 minit. 4 minit macam lama kan? 1 meter dalam 10 saat. 1 minit cikgu, Fahmi cakap 1 minit. Around 1 minit lah. Plus minus 1 minit lah. 1 minit, 2 minit. Irfan lah. Berapa Irfan lari 400 meter? Fahmi cakap 1 minit cikgu biasanya. Laju ke tak laju tu? Kalau macam yang kami biasa-biasa ni. Biasa-biasa yang bukan olahragawan ni berapa minit lah? 2 minit ada. Jalan lama lah 2 minit. Alright. Kita ambil purata 2 minit. Bila 2 minit adalah masa yang diambil untuk buat satu pusingan, maksudnya itulah masa tempoh. Period dalam bahasa Melayu dipanggil tempoh. Okey? Itulah tempoh. Tempoh. Alright. Contoh bintang ni dia laju lah. Bintang ni dia laju. Berapa second ni? Okey, let's say dia ambil masa 2 saat. Jadi cikgu tanya, berapa bintang tu punya tempoh? Tempoh dia adalah 2 saat. Tempoh, otak kamu sebagai orang fizik yang study gelombang, dia tahu. Oh, bila cikgu cakap tempoh, maksudnya masa diambil untuk one lap saja. Okey, 2 saat lah. Kalau 10 pusingan dalam, kalau dibuat 10 pusingan dalam masa 50 saat, ada satu makhluk ni, dia buat 10 pusingan dalam 50 saat. Berapakah tempoh dia? Ini soalan cikgu. Berapakah tempoh dia? Tempoh apa dia? Masa yang diambil untuk buat satu pusingan. Yang ni 50 saat untuk 10 pusingan. Kalau satu pusingan, berapa masa dia ambil? 5 saat Takif cakap. Ariana cakap 5 saat. Okey, yang lain? Yang lain? Dia kena ada faham, 5 saat. Betul-betul. Kena ada rasa macam tu. Irfan cakap 5 saat. Yang lain boleh? Yang lain dapat Maliatul, Amma, Munir, Alif, Ali Zikri, Atira, Danish, Darwish, Dini, Fahmi. Tak ada ramai ni. Iman Daniel, Irfan dah jawab. Danish, Irfan boleh ya. Nurin, Irdina, Nurin Izrina pun dah. Okay, Raihan, Saf, Syakirin, Zarfan dengan Takif. 5 saat. Okay. Kamu boleh tahu. Sebab apa kamu dah tahu definisi tu. Okey, yang keempat, makhluk keempat cikgu perkenal kepada kamu. Catat semua ni 55 makhluk sebab biasa soalan dia langsam sekali 55. Sebab tu cikgu tak boleh buat half-half. Soalan dia cikgu langsam dulu. Frekuensi adalah bilangan pusingan dalam sesaat. Okey, dalam sesaat dia boleh buat berapa pusingan? Beza, tadi dalam satu pusingan boleh buat berapa saat, dengan satu saat dia boleh buat berapa pusingan. Okey, kalau dia tanya dia concern about sesaat, tempoh dia concern berkaitan dengan satu pusingan, masa untuk satu pusingan. Satu pusingan Itu untuk tempoh, period.
Tapi untuk frekuensi, dia concern about 1 saat. Dia about 1 saat. Sesaat kau boleh buat apa-apa. 10 pusingan 50 saat. Kalau 10 pusingan 1 saat, 1 saat engkau boleh buat berapa pusingan. Itu ayat dia. Okey? Kalau siapa yang tak boleh fikir, siapa yang tak boleh fikir, formula dia adalah ambil tempoh tadi, 5 saat tu 1/5 saja. Okey, 1/T akan dapat frekuensi. So kalau 1/T kamu akan dapat berapa? 1/5 kamu akan dapat 0.2 sahaja. 0.2 saat kat bawah, jadi dia jadi saat -1. Okey, Ahmad Munir dapat 0.2. 0.2 saat -1 ni maksudnya apa? Dalam sesaat engkau boleh buat 0.2 lap je. Itu frekuensi constant. Dalam sesaat engkau boleh buat berapa lap? 0.2 je. 0.2 ni sebahagian lah. Sebahagian pusingan. Memang lambat lah. Okey. Hertz ni memang laju lah. Siapa yang boleh buat 1 Hertz maksudnya apa? 1 Hertz apa maksud dia? 1 Hertz maksudnya dia boleh buat 1 pusingan dalam sesaat. Hertz memang kena pakai saat. Kena pakai saat. Okey ya? Frekuensi 0.5 saat. Apa maksud dia? Okey. 0.5 saat -2 sama dengan 0.5 ada satu unit baru kita panggil Hertz. Okey, simbol dia Hz saja. Saat -1. Okey, saat -1 saja yang boleh guna Hertz. Kalau 3 Hertz apa maksud dia? Siapa boleh tulis kat chat tu? Apa cikgu cakap? Frekuensi 3 Hertz. Apa maksud dia? 3 Hertz ni. Siapa boleh describe 3 Hertz ni apa maksud dia? Tiga saat -1. Okey. Okey, memanglah betul lah Diana. Tapi maksudnya apa? Maksudnya dia boleh buat 3 pusingan. Maksudnya dia boleh buat 3 pusingan. Dia boleh buat 3 pusingan dalam 1 saat. Itu maksud Hertz. Itu maksud frekuensi. Dapat ah? Boleh dapat feel tu. Kalau cikgu cakap, frekuensi alat ni 50 Hz. Apa maksud 50 Hz? Dia boleh pusing 50 kali dalam sesaat. 50 round dalam sesaat. Itu maksud 50 Hz. Okey? So memang lajulah. Kadang ada yang sampai megahertz. Kan megahertz. Ada memang betul lah megahertz. Berapa frekuensi kamu? Frekuensi Hot FM berapa? Berapa frekuensi frekuensi 97.6? 97.6 kan? Hot lah tu. Hot kan sinar kan suria, cikgu tak ingat. So 97. Ingat IK punya? Allah, Alhamdulillah cikgu ingat. 91.5 Arif ha? Okey. Hot berapa? 97 tadi lah, 97.6 Contoh 97.6 megahertz. Dia tulis situ megahertz tau. Megahertz ni apa dia? Megahertz, mega ni 6 kali lah. Maksudnya kalau kita tulis, kita akan tulis 9, 7, 6, ada 5 lagi kosong. Hertz. Gelombang radio tu bergerak 97,600,000 Hertz. Maksudnya dia boleh buat pusingan tu dalam sesaat. Memang laju gila lah, laju gila. Dia punya laju tu memang gila lah. Kita panggil gila lah. Sebab memang betul-betul laju. Dalam sesaat dia boleh buat 97.6 juta pusingan. Alright, itu dipanggil frekuensi. Okay, so masuk fizik memang kamu akan main dengan nombor-nombor yang unimaginable. Sometimes it's unimaginable. Alright. So cikgu dah kenal pada kamu 5 benda. Apa dia?
amplitude, panjang gelombang, macam mana nak ukur, tempoh apa dia, frekuensi apa dia, formula ada formula, dan laju. So ada dua formula kat sini. Frekuensi sama dengan 1/T diperkenal kepada kamu, dan ada satu formula lagi adalah V sama dengan F lambda. V sama dengan F lambda. F tu kalau substitute dengan 1/T dia akan jadi V sama dengan lambda per T. Kamu ambil frekuensi ni, formula ni kamu masuk dekat F, dia akan jadi lambda per T. Lambda ni apa? Panjang gelombang lah. Panjang gelombang. Okey, boleh salin formula ni. So kamu ada 3 formula yang kamu akan belajar. Okey. Clear ya? So far so good. Alright. Gelombang. So gelombang. So kalau kamu tengok situ, puncak ke puncak adalah dia punya panjang gelombang lah. Kalau kamu tengok puncak ke puncak tu. Kalau kamu tengok kat sini, kamu ambil puncak dia. Kamu puncak dia ke panjang gelombang. So kita nak masuk dalam pengiraan. Jadi kamu kena pandai tengok graf. Ada 2 graf yang kamu kena study kat sini. Yang pertama adalah sesaran lawan dengan masa. Sesaran. Satu lagi adalah sesaran lawan jarak. Sesaran juga, tapi kali ini lawan jarak. So masa satu, jarak satu. Okey, apa maklumat yang kita boleh ekstrak untuk graf yang pertama? Ini lawan jarak. So sesaran lawan jarak. Okey, untuk gelombang yang graf pertama, kamu hanya boleh dapat amplitude. Amplitude, jarak dia yang tertinggi, amplitude. Amplitude daripada tengah. Kamu boleh tahu tempoh. Puncak ke puncak, kamu boleh tahu tempoh. Kamu boleh tahu frekuensi kalau kamu ada formula 1/T. So 3 maklumat saja kamu dapat daripada 5 tu. Berbeza dengan graf yang kedua, graf kedua ni kamu hanya boleh dapat amplitude dan juga panjang gelombang. Sebab dia punya jarak adalah panjang gelombang, wavelength. So kena ingat ni. Okey, so beza dia kat sini lah. Seorang panjang gelombang, puncak ke puncak seorang adalah tempoh, dan untuk graf yang kedua, puncak ke puncak akan bagi tahu kamu panjang gelombang, wavelength, dua benda yang berbeza. Tempat sama cari. Okey, apa yang connect diorang dua ni? Apa yang connect diorang dua ni? Yang connect diorang dua ni adalah formula. V sama dengan F lambda yang boleh mengukurkan diorang.